Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek sejarah tingkatan 5 iaitu dalam bab 2 berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Dan pada kali ini kita akan menyentuh tentang subtopik 2.2 iaitu sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Apakah standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh semua pelajar selepas mempelajari subtopik ini iaitu 12.2.2 dalam DSKP di mana pelajar boleh menerangkan sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Baik, mari kita mulakan. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan telah bermula pada tahun 1877 hingga tahun 1957. Pembentukan undang-undang dalam sesebuah negara dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Di Malaysia, badan perundangan dinamakan Parlimen yang berkuasa penuh membentuk undang-undang negara. Sejak negara mencapai kemerdekaan, ahli parlimen memainkan peranan meminda perlembagaan bagi menegakkan kedaulatan negara. Sebagai rakyat, kita perlu menghargai jasa pemimpin yang berusaha untuk mengekalkan kedaulatan negara. Di negeri-negeri Selat, terdapat Charter of Justice untuk melindungi penduduk. Sementara itu, pembentukan undang-undang di negeri Melayu pula dimulai oleh Majlis Negeri Perak. Mari kita mulakan dengan sejarah penggubalan pada tahun 1877. Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak pada tahun 1877 yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof telah menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Majlis Negeri Perak telah berperanan menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Kemudiannya, peranan yang sama dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain. Seterusnya diikuti dengan sejarah penggubalan pada tahun 1946 di mana undang-undang di negeri-negeri Selat telah digubal oleh Majlis Undangan Negeri, manakala undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan. Sementara itu, undang-undang di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu digubal oleh Majlis Negeri. Seterusnya, pada tahun 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan titik penting kepada pembentukan sesebuah pembentukan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Dan akhir sekali iaitu pada tahun 1957, Suruhanjaya perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau juga dikenal sebagai Suruhanjaya RAID. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil daripada Britain. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan iaitu pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan ini juga menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Sebagai penutup untuk subtopik ini,
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 bermodalkan Westminster, memandangkan negara kita mempunyai asas sistem perundangan bertulis, maka hal ini banyak membantu Malaysia menggubal sebuah perlembagaan bertulis. Itu sahaja untuk subtopik pada kali ini. Cikgu harap dapat membantu pelajar untuk memahami subtopik kita berkaitan dengan sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan, iaitu bermula pada tahun 1877, diikuti oleh 1946, seterusnya 1948 dan 1957, di mana negara kita telah mencapai kemerdekaan. Itu sahaja pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Mari kita teruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek sejarah tingkatan 5, iaitu kita sedang mengkaji bab 2 berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Dan pada kali ini kita akan melihat tentang subtopik 2.3, iaitu ciri utama perlembagaan persekutuan, di mana pada akhir pembelajaran untuk subtopik ini, pelajar boleh menjelaskan ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan. Baik, mari kita mulakan. Perlembagaan persekutuan merupakan peraturan tertinggi dan juga panduan dalam sistem pemerintahan negara. Perlembagaan mempunyai dua ciri utama, iaitu ciri tradisional dan juga ciri moden yang diperlukan bagi kestabilan serta kemajuan negara. Kita mulakan dengan ciri tradisional. Yang pertama ialah kesultanan atau pemerintahan beraja. Sejak berabad-abad, negeri Melayu diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Okey, pemerintah berdaulat dan juga memiliki kuasa penuh. Setelah negara kita mencapai kemerdekaan, pemerintahan beraja diteruskan dan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen, yang di Pertuan Agong diperuntukkan melalui perlembagaan kuasa pemerintahan sebagai pemerintah tertinggi negara. Kuasa yang di Pertuan Agong termasuklah kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Baginda juga mempunyai kuasa membuat pelantikan bagi jawatan utama negara. Pada peringkat negeri, raja merupakan ketua negeri. Pada baginda terletak kuasa eksekutif yang dilaksanakan melalui nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Raja mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman kepada mereka yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah serta pelantikan jawatan utama negeri. Sama juga dengan kuasa di peringkat persekutuan. Raja dikenal sebagai tonggak kehormatan dan keadilan yang membolehkan baginda mengurniakan anugerah, penghormatan dan bintang kehormat kepada individu yang terpilih. Seterusnya, ciri tradisional yang kedua iaitu berkaitan dengan agama Islam. Pembentukan perlembagaan berkaitan dengan agama Islam merupakan antara ciri tradisional. Pada zaman British, di negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan juga agama Islam.
Selepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Bagi wilayah persekutuan dan negeri yang tidak beraja pula, perkara agama ini telah diletakkan di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, ciri tradisional yang ketiga ialah bahasa Melayu. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Bahasa Melayu menjadi lingua franca dan memainkan peranan sebagai bahasa ilmu. Kini bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara kita. Seterusnya, ciri tradisional dalam perlembagaan persekutuan yang keempat iaitu berkaitan dengan kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera adalah di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Apabila negara kita merdeka, yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab bagi memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan juga Bumiputera, Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Mari kita teruskan kepada ciri moden. Baik, untuk ciri moden terdapat 3 iaitu kerajaan persekutuan. Seterusnya, yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Dan yang ketiga ialah kewarganegaraan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah kerajaan persekutuan, merupakan salah satu ciri moden di mana antara perkara utama yang disebut dalam perlembagaan persekutuan termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah turut diberi beberapa autonomi. Baik, mari kita lihat ciri moden yang kedua iaitu sistem demokrasi berparlimen. Perlembagaan persekutuan telah memperuntukkan sistem demokrasi di Malaysia. Asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Tujuan utama pilihan raya adalah untuk memberikan kebebasan kepada rakyat bagi memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Memilih wakil pemimpin serta menubuhkan kerajaan. Bagi menentukan pilihan raya dapat dijalankan dengan adil, maka Suruhanjaya Pilihan Raya telah ditubuhkan. Badan ini bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjalankan pilihan raya. Antaranya ialah pilihan raya persekutuan, memilih wakil bagi membentuk kerajaan persekutuan, dan pilihan raya negeri pula memilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Seterusnya, ciri moden yang ketiga dalam perlembagaan persekutuan ialah kewarganegaraan. Kewarganegaraan persekutuan mula diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum itu, tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat juga penduduk yang mendapat kerakyatan British sekiranya dilahirkan di Melaka dan Pulau Pinang.
kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia telah melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Sebagai penutup kepada subtopik ini, Perlembagaan Persekutuan mempunyai keunikan kerana mengandungi ciri tradisional dan moden. Di samping itu, undang-undang yang terkandung dalam perlembagaan negara kita bertujuan agar rakyat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Oleh itu, rakyat perlu mematuhi undang-undang bagi menjamin keamanan negara dan juga kesejahteraan hidup. Baik, itu sahaja untuk subtopik 2.3 berkaitan dengan ciri utama Perlembagaan Persekutuan yang terdiri daripada 4 ciri tradisional dan 3 ciri moden. Jumpa lagi pada subtopik yang lain pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Cikgu harapkan semua pelajar telah bersedia untuk sama-sama mengkaji sejarah tingkatan 5 bab 2 iaitu Perlembagaan Persekutuan, dan pada kali ini kita akan melihat tentang subtopik 2.4 iaitu subtopik yang terakhir dalam bab 2 berkaitan dengan Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Apakah standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar selepas mempelajari subtopik ini, iaitu 12.2.4, di mana pelajar boleh menghuraikan pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Baik, mari kita mulakan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Hal ini berlaku apabila terjadi penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Pindaan perlembagaan yang dilakukan bertujuan menyesuaikan peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri sedia ada. Terdapat beberapa pindaan perlembagaan utama dilakukan pada tahun 1963 dan 1965 melibatkan struktur Mahkamah Atasan dan pemisahan Singapura. Mari kita lihat tentang pindaan perlembagaan 1963. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dipinda selepas pembentukan Malaysia. Pindaan yang dibuat adalah dengan cara memasukkan klausa baharu pada bahagian tertentu bagi menyesuaikannya dengan keperluan semasa. Terdapat 3 perkara utama yang berlaku dalam pindaan Perlembagaan 1963, iaitu struktur Mahkamah Atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo dan juga jawatan yang di-Pertua Negeri. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah berkaitan dengan struktur Mahkamah Atasan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tinggi England yang membahagikannya kepada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Apabila Malaysia dibentuk, Mahkamah Atasan diwujudkan, iaitu Mahkamah Persekutuan. 3 buah Mahkamah Atasan diwujudkan, iaitu di Persekutuan Tanah Melayu, di Sarawak dan Sabah, serta di Singapura. Mahkamah Persekutuan boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri.
Baik, mari kita teruskan kepada yang kedua, iaitu berkaitan dengan pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Perlembagaan Malaysia mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya dan pada masa yang sama diwujudkan Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Tinggi Borneo ini berperanan untuk menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Pada tahun 1963, jawatan Ketua Hakim Borneo telah diwujudkan dengan berpusat di Kuching, Sarawak. Menjelang tahun 1994, nama jawatan ini diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Seterusnya, mari kita lihat pindaan berkaitan dengan jawatan yang di-Pertua Negeri. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam menjalankan tugasnya, Yang di-Pertua Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah. Mari kita lihat tentang pindaan Perlembagaan 1965. Mengapakah pindaan ini berlaku? Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Perdana Menteri Malaysia yang pertama telah membawa usul pindaan perlembagaan yang dinamakan Pindaan Singapura di Parlimen. Pada tahun 1965. Parlimen meluluskan usul ini yang membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Oleh itu, semua perkara berkaitan dengan Singapura telah dimansuhkan dalam Perlembagaan Malaysia Pindaan 1965. Contohnya dari segi imigresen, keuangan, hubungan luar negara dan pertahanan. Sebagai penutup kepada subtopik ini, kita lihat bagaimana perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara. Perlembagaan menjadi panduan penting bagi negara yang menjelaskan kuasa dalam setiap perkara. Negara kita juga mengalami pindaan perlembagaan pada tahun 1963 dan 65. Secara keseluruhan, Malaysia merupakan sebuah negara unik yang mempunyai perlembagaan berasaskan dua ciri penting, iaitu ciri tradisional dan moden. Kedua-dua ciri ini saling melengkapi antara satu sama lain. Apabila Malaysia dibentuk pada tahun 1963, pindaan perlembagaan dilakukan bagi menyesuaikan dengan Sarawak dan Sabah. Seterusnya, pindaan pada tahun 1965 pula menyaksikan pemisahan Singapura daripada Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab mempertahankan perlembagaan demi kedaulatan negara. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita berkaitan dengan bab 2, di mana kita telah mengkaji tentang latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Kemudian kita telah juga mengkaji tentang sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan bermula 1877 hingga 1957. Dan kita telah mengkaji ciri utama perlembagaan persekutuan yang terdiri daripada 4 ciri tradisional dan 3 ciri moden. Seterusnya, akhir sekali kita telah melihat terdapatnya pindaan perlembagaan persekutuan pada tahun 1963 dengan pembentukan Malaysia dan pindaan perlembagaan 1965 dengan pemisahan Singapura. Cikgu harapkan semua pelajar dapat memahami dengan jelas tentang kajian kita dalam bab 2 ini berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Selamat maju jaya kepada semua pelajar. Sekian, terima kasih.